Kembali ke studio, selamat pagi Malaysia. Sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua, ini adalah berkaitan dengan satu acara iaitu Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena dengan Restu Global Islamic Art Festival. Jadi untuk bercakap mengenai acara ini, dua orang tetamu ke studio Selamat Pagi Malaysia. Pertama, kita ada Datuk Nurul Huda Mas'un, iaitu Pengerusi Persatuan Insan Cinta Ummah, dan juga kedua kita ada Major General Besara Datuk Haji Nawawi Daud, Pengarah Institut Personality Quran Yayasan Restu. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Kita mulakan dengan Datuk Nurul dahulu. Mungkin nak berikan sedikit latar belakang mengenai Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena dengan Restu Global Islamic Art Festival. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena Restu Global Art adalah kerjasama antara persatuan saya Insan Cinta Ummah dan juga Yayasan Restu. Dan program ini sebenarnya adalah konsep kita mengeluarkan Mushaf Khadijah, dan pelancaran tu dirasmikan oleh Permaisuri Selangor. InsyaAllah hari Sabtu ini pukul 10 pagi. Dan kenapa saya memilih Mushaf Khadijah ni? Sebab pertama-tamanya insya-Allah di Malaysia dengan konsep bunga-bunga sebanyak 30 kelopak bunga. Daripada bunga inai, bunga roselle dan juga macam-macam bunga lah. Itu adalah seni Islam untuk wanita. Dan bunga ni kita gunakan kala-kala yang kala-kala yang lembut untuk wanita, dan saya berharap atas kerjasama dengan Yayasan Restu ni dapatlah menyumbang membeli Al-Quran, dan sumbangan itu kita kembalikan kepada ummah untuk kita membina Masjid Mesra Muslimah di Cempaka Nilai. Okey, Datuk, saya difahamkan nama Mushaf Khadijah itu sangat istimewa. Dipilih kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kan tuan DJ kita. Jadi sebagaimana yang dimukadimahkan oleh Datuk tadi, bahawa pemilihan bagi saya pemilihan asas pemilihan Mushaf Khadijah itu ialah tak lain tak belakang mengambil sempena nama isteri Rasulullah SAW. Ya. Semua kita kenal, ya, dia Ummul Mukminin, ya, dia adalah seorang tokoh wanita yang terunggul lah di dalam sejarah Islam. Ya. Jadi dengan penampilan nama Mushaf Khadijah ini adalah diharapkan ia akan menarik perhatian seluruh para penonton muslimin di Malaysia kita ini, ya, supaya mendukung program yang sedang diusahakan oleh yang Datuk sebut tadi. Dan bagi saya Siti Khadijah ini suatu tokoh yang tidak perlu kita perkenal lagi sebenarnya, ya. Dia pertamanya dia adalah isteri Rasulullah yang pertama dan merupakan ibu kepada anak-anak Rasulullah. Dan yang paling utama dalam pemilihan ini, karakter yang ada pada Siti Khadijah Sudi. Yang ini kita nak tampilkan dalam perdebatan ini insya-Allah. Di mana dalam Al-Quran ini kita tahu ada surah An-Nisa, ya, ada surah Maryam, ya. Jadi surah-surah ini insya-Allah akan kita olah di dalam Mushaf Khadijah ini dengan memberikan ciri-ciri khas mendukung wanita muslimah, supaya dengannya insya-Allah dia menjadi motivasi, menjadi orang katakan pendorong semangat untuk wanita-wanita kita yang ada di luar sana untuk mencontohi karakter yang ada pada Siti Khadijah, ya. Di antara karakter yang kalau boleh saya tambah sikit, ya, karakter ni ialah Siti Khadijah ini dia seorang business woman, yang dia ada daya jati diri dan juga kekuatan berdikari. Ya, ini sesuai dengan kebanyakan wanita kita di Malaysia ini banyaknya career woman. Berarti dia walaupun kita ni seorang wanita yang berkerjaya, bukan bermakna kita tidak boleh mendukung program-program seumpama ini. Dan baik itulah kita tampilkan Mushaf ini insya-Allah dengan harapan kita dapat sokongan bahawa sebagaimana Siti Khadijah mendukung dakwah Rasulullah, menjayakan dengan segi daya upayanya, segi keuangannya, ya. Dan insya-Allah maknanya kita yang berkerjaya juga boleh mendukung aktiviti dakwah. Paling tidak pun mendukung penerbitan ini dengan kita menyumbangkan sesuatu yang boleh menjayakan program insya-Allah. Dan apa yang menarik yang sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, bahawa penerbitan Mushaf ini di samping kita menjayakan penerbitannya, hasil daripada koleksi ini kita akan menjaga satu lagi konsep Islam, iaitu Masjid Mesra Muslimah yang akan dilaksanakan, akan dibuat di Nilai Cempaka tu, nanti di antara tempat yang insya-Allah. Jadi inilah di antara konsep kenapa
penamaan Mushaf Khadijah ini dipilih. InsyaAllah. Untuk program ini, apakah antara pengisian dan juga intipati bagi memenuhi keseluruhan program ini selain daripada pelancaran Mushaf Khadijah? Kita ada buat program khatam Al-Quran, berselawat dan juga Yasin 7 Mubin. Selepas tu kita akan ada pelancaran untuk Masjid Mesra Muslimah dan juga pelancaran Mushaf Khadijah, dan kita ada buat penyalinan Nur Khadijah. Kita ada buat kaligrafi. Nanti permaisuri akan sempurnakan kaligrafi yang terakhir, insya-Allah. Adakah program ini terbuka untuk sesiapa sahaja yang akan hadir? Ya, program ini terbuka kepada sesiapa sahaja untuk datang, insya-Allah, sebab sebenarnya festival ini sudah bermula selama 10 hari. Dia dah bermula. So Sabtu dan Ahad ini adalah kemuncak, dan malam ini pun kita banyak aktiviti seperti Ratib Al-Atar, kita ada buat kaligrafi untuk kanak-kanak, macam-macam aktiviti. InsyaAllah kalian boleh datang. So kemuncaknya untuk besok, untuk muslimat-muslimat boleh datang, boleh tengok perasmian kita dan boleh dapatkan Al-Quran Mushaf Khadijah, insyaAllah. Datuk, bagaimana Datuk melihat pelaksanaan program sebegini mampu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat dalam mendalami ilmu agama, khususnya kepada kaum wanita itu sendiri? Sebab itu tadi saya menampilkan bahawa penampilan tokoh Khadijah itu ialah mengambil sempena bahawa Siti Khadijah ini ialah seorang isteri yang mempunyai kuat keimanannya, kerana beliau ini adalah merupakan orang pertama memeluk Islam. Jadi pertamanya maknanya dari segi kehebatan keimanan inilah yang kita cuba nak terapkan kepada seluruh umat muslimah di luar sana, dengan harapan bahawa apabila terbitnya Quran ini, dan kita akan berikan ciri-ciri khas di dalam Al-Quran itu. Sebab kita tahu surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran, ya. Kita ada surah Maryam, surah yang ke-19. Jadi semua ini akan ditampilkan dalam mushaf ini, di mana kalau seorang wanita muslimah itu memegang Al-Quran ini, insya-Allah dia akan melihat ada keistimewaan yang boleh dicontohi, mengambil sempena dengan karakter yang ada pada Siti Khadijah itu sendiri, ya. Di dalam Al-Quran sendiri pun ditampilkan dalam konsep ini ada 8 dikatakan apa disebut sebagai disiplin ilmu yang dalam Al-Quran. Bermula dengan pengukuhan akidah, penghayatan syariat, kemudian ilmu, tamadun, kemudian hablum minallah, hablum minan nas, akhlak Al-Quran, dan juga bagaimana konsep reward dan punishment. Yang ini proses memberi pahala dan juga memberi hukuman di antara lelaki wanita ni sama. Itu yang dibawa oleh Al-Quran. Kita tengok pada surah Al-Ahzab ayat 35, Allah sebut kan, sesungguhnya orang mukmin lelaki wanita, orang muslim orang mukmin yang lelaki yang berpuasa, yang beribadat, semuanya akhirnya mendapat balasan pahala sama di sisi Allah. Itulah disiplin yang ada dalam Al-Quran, di mana ingin memberikan hak kepada lelaki wanita itu sama. Dan inilah tetapi sebelum ini kebanyakannya ditanjurkan seolah lelaki yang mempunyai keistimewaan. Jadi penerbitan masa ini ialah lebih nak menampilkan bahawa wanita juga mempunyai tempat yang istimewa di dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita yakin bahawa masa ini akan beri manfaat kepada seluruh umat. Setelah hampir 10 hari program ini telah pun berjalan, kita akan menunggu kemuncak pada hujung minggu ini. Betul. Apa yang telah pun dilalui sepanjang 10 hari ini dari segi, kalau boleh kita nak imbas sedikit kejayaan-kejayaan yang telah pun dilalui dalam acara ini. Datuk. Acara ini sebenarnya kalau kita restu Global Quranic Art Festival ini, kita berjalan selama 10 hari, bermula 23 Februari lepas, ya, dan sampai akan berakhir pada hari Ahad, insya-Allah, ya. Jadi di dalam festival ini penampilan utama, agenda utama adalah menampilkan keindahan Al-Quran. Sini mushaf Al-Quran, Zukhruf, ya. Dan penerbitan Al-Quran Yassar Restu ini dia agak istimewa, di mana dia bermotifkan motif tempatan. Contohnya bila kita nak buat mushaf wanita, jadi kita ambil ciri-ciri kewanitaan di situ. Kalau kita tengok dalam masa tu dia ada 30 dia punya kelopak bunga melambangkan 30 juzuk Al-Quran, ya. Dan di sana kalau saya menyeru jugalah pada seluruh penonton hari ini supaya mengambil kesempatan untuk menghadiri ataupun mengunjungi festival ini yang masih berbaki sampai hari Ahad ni, ya. Jadi mungkin saya cerita ni tidak sepenuhnya, jadi saya jemput tengok sana, kita tengok mushaf Al-Quran berbagai versi. Contohnya setiap negeri itu dia ada mushaf
mushaf dia sendiri. Mushaf dia sendiri. Dia negeri Terengganu ada, di Kelantan ada, Johor ciri-ciri ada. Johor ada. Ya. Jadi setiap penerbitan Al-Quran tu dia bercirikan ciri-ciri tempatan. Ini ada. Kalau Negeri Sembilan dia ada ciri-ciri. Mungkin saya tak berapa nak jelaskan satu persatu. Kena pergi tengok lagi. Boleh Kena pergi tengok. Sebab kita ada Ya. buka kilang Al-Quran. Ya. Ada kilang Al-Quran. Ya. Mereka boleh datang, melawat dan boleh melihat proses Ya. cara untuk menyalin dan mengeluarkan Al-Quran Ya. tu, insya-Allah. Baru Itu ni- yang paling best. Sebab kita sebelum program ni kita tak pernah buka. Kita tak buka. Ya. Kecuali agensi-agensi tertentu sahaja. Ya. So inilah peluang mereka boleh rebut untuk datang menyaksikan. Kedua terbesar di dunia. Ya, selepas Arab Saudi. Ya. Ini terletak di Pers 14, namanya Nasrul Quran. Ya. Di Pers 14 Putrajaya. Jadi kalau Google aja Nasrul Quran tu, dia akan dapat keluarkan itulah tempat yang berlakunya festival ini. Di sana ada dan ada beberapa yang menarik lagi yang di samping itu adanya Kaligrafi. jubah saiz yang melambangkan Nabi Adam. Nabi Adam. Jubah yang besar ya. Dan ada lagi yang Pameran, pameran pameran pedang deko, Rasulullah, ya. pedang Rasulullah, rumah orang Islam macam mana ya. Ya. Itu di antara yang kita pamerkan di dalam festival selama 10 hari insya-Allah. Dr. Nurul, mungkin sedikit kata-kata akhir Ya. harapan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Mungkin ada yang berdekatan boleh singgah ke Karismatik Wanita Dambaan Syurga insya-Allah. dan Restu Global Islamic Art Festival ini. Silakan. Ya, saya sangat-sangat berbesar hati dan mengalu-alukan kedatangan kalian muslimin muslimat ke program Karismatik Wanita Dambaan Syurga. Kita banyak pengisian dalam tu, insya-Allah. Kita boleh khatam bersama-sama, kita boleh berselawat bersama-sama. Insya-Allah kalian boleh datang secara percuma, insya-Allah. Ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nurul Huda Mas'un, iaitu pengerusi Persatuan Insan Cinta Ummah. Dan terima kasih juga kepada Major Jeneral Bersara Datuk Haji Nawawi Daud, Pengarah Institut Personality Quran Yayasan Restu. Sikit. Okey.